Kawan Daniel yang bernama Hanif ni dah sampai. Dia datang bersama dengan budak perempuan yang bernama Ipah tadi tu. Kenapa kau bawa sekali budak ni? Sebenarnya budak ni banyak tahu selok belok kawasan nak masuk hutan tu. Waktu melintasi kawasan dapur, Daniel ni dia terperasan nenek Sarimah ada dekat tepi telaga lama tu. Nenek, ingatkan nenek pergi kebun tadi. Nenek, Daniel nak masuk ke hutan sekejap sebab Daniel nak pergi cari tumbuhan yang macam hari tu Daniel ceritakan. Waktu tu, muka Hanif dan Ipah nampak macam pucat. Ipah ketika tu dah mula berjalan laju ke depan. Manakala Hanif pula tunduk aja. Nenek Sarimah tersenyum aja dekat Daniel. Lepas tu dia cakap dengan Daniel macam ni. Hati-hati cucu nenek. Sambil dia menjeling tajam ke arah Hanif dan juga Ipah. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Kepada yang baru je sampai channel ni, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan dulu button subscribe dan turn on notification supaya nanti tak terlepas nak dengarkan kisah-kisah seram yang akan saya kongsikan dalam video-video yang akan datang. Yang dah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk terus like, share, komen dan terus support channel ni. Kepada yang masih lagi belum kenal saya perkenalkan diri. Saya Airin, pencerita kisah seram yang akan membawa anda ke alam seperti maya. Sebelum kita nak mulakan kisah kita hari ini, sama-samalah kita berdoa semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, mempermudahkan segala urusan harian kita, meluaskan rezeki kita dan melindungi kita daripada sebarang bahaya, bencana, malapetaka, gangguan syaitan yang direjam, jin-jin serta perbuatan jahat manusia. Okey, untuk video kali ini, Airin ada sebuah kisah yang telah diemailkan oleh seorang lelaki yang ingin dikenali dengan nama Daniel. Tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan. Tajuk bagi kisah kita hari ini adalah Siapa Nenek Sarimah. Kisah ni dikongsikan oleh seorang lelaki yang ingin dikenali dengan nama Daniel. Daniel berusia 28 tahun, kini menetap di Putrajaya, Kuala Lumpur. Kata Daniel, kisah ni berlaku pada tahun 2014. Ketika tu Daniel berusia 18 tahun. Lebih kurang 10 tahun yang lalu. Daniel waktu tu tinggal di Kanada bersama dengan mama dan ayah dia. Daniel ni anak tunggal. Mesti korang semua tertanya-tanya kan? Kenapa Daniel ni dan keluarga dia tinggal di Kanada, bukan di Malaysia? Ada kisah di sebaliknya. Daniel ni dia ada seorang nenek yang bernama Nenek Sarimah. Nenek Sarimah ni merupakan ibu kepada mama Daniel. Nenek Sarimah tinggal di salah sebuah kampung yang terletak di negeri Johor. Daerah mana Daniel tak nyatakan. Seperti Daniel, mama Daniel pun merupakan anak tunggal. Sebenarnya, mama dan papa Daniel ni ada hubungan yang tak berapa baik dengan Nenek Sarimah. Pernah berlaku satu perang besar antara mama Daniel dan juga Nenek Sarimah yang membuatkan mama dan papa Daniel buat keputusan untuk menetap di luar negara. Kata Daniel, sewaktu dia kecil, sejak berusia 7 tahun lagi, dia dah lama tinggal bersama dengan Nenek Sarimah. Dia juga bersekolah di kampung tersebut. Sampailah umur Daniel kira-kira 10 tahun dan perang besar yang berlaku antara mama Daniel dan Nenek Sarimah menyebabkan Daniel terpaksa ikut mama dan papa dia menetap di Kanada. Kiranya daripada kecil, Daniel ni memang dah biasa dah tinggal di kampung tu bersama dengan Nenek Sarimah. Kali terakhir Daniel berjumpa dengan Nenek Sarimah pun usia dia waktu tu 10 tahun. Sejak Daniel dan keluarga dia berpindah ke Kanada, mereka sekeluarga tak pernah pulang ke kampung walau sekali pun, walaupun hari raya. Pernahlah juga Daniel cakap dengan mama dan ayah dia, kenapa tak balik kampung tengok nenek? Dia rindu sangat dengan nenek dia. Tapi setiap kali isu tu dibangkitkan, mama dan papa Daniel akan cakap, jangan jadi anak derhaka. Sebenarnya Daniel tak berapa faham. Tapi kisah ni membuatkan akhirnya Daniel faham kenapa mama dan ayah dia tak benarkan dia balik ke Malaysia berjumpa dengan Nenek Sarimah. Satu hari sebelum cuti semester, ada satu subjek di kelas Daniel ni memerlukan student untuk buat assignment berkenaan dengan tumbuhan yang mereka suka. Assignment tu memerlukan pelajar untuk buat sedikit kajian lah tentang tumbuhan tersebut. Waktu tu Daniel betul-betul teringat zaman kecil-kecil dia ketika bermain di kampung di sebuah hutan yang terletak di belakang rumah Nenek Sarimah. Waktu kecil, dia selalu sangat bermain dengan seorang kawan baik dia yang bernama Hanif. Dekat dalam hutan tu ada macam-macam jenis pokok.
Dan salah satu pokok yang mereka selalu main-main bersama-sama adalah pokok Nepenthes ampullaria atau lebih dikenali dengan nama pokok periuk kera. Daniel ingat lagi masa kecil dia suka sangat main dengan pokok periuk kera dalam hutan tu. Pokok periuk kera dalam hutan tu besar-besar nak dibandingkan dengan pokok periuk kera yang ada dekat pasu bunga kan. Kadang-kadang dia orangnya sengaja letak lalat lah sebab semata-mata nak tengok betul ke periuk kera ni akan makan haiwan. Tambahan pula, assignment ni merupakan salah satu subjek yang penting untuk semester tu. Kalau tak lulus, susah nak grade nanti. Jadi Daniel nak gunakan alasan ni untuk dia balik ke Malaysia, berjumpa dengan nenek dia. Jadi mama dan papa dia mesti tak boleh nak halang. Dipendekkan cerita, sampai aja Daniel di kawasan lapangan terbang, Daniel terus sewa kereta. Dia memandu daripada airport menuju ke kampung dia yang terletak di Johor. Kata Daniel, walaupun umur dia ketika tu 18 tahun, tapi dia dah ada lesen memandu dan agak cekap bawa kereta. Sampai aja dekat kawasan kampung, waktu tu suasana dah nak masuk waktu maghrib. Rumah Nenek Sarimah ni dekat dalam kampung, terletak di bahagian hujung kampung. Jarak antara rumah Nenek Sarimah nak ke rumah jiran sebelah memang agak jauh. Kata Daniel, sekurang-kurangnya orang kena naik basikal kalau nak pergi rumah jiran. Sesampainya Daniel di halaman rumah Nenek Sarimah, dia tengok di halaman rumah bersih aja macam selalu. Tak ada satu daun pun yang gugur. Rumah pun nampak terjaga rapi. Time tu lah Daniel mula rasa rindu dan mengimbau kembali semua kenangan dia waktu kecil-kecil tinggal bersama dengan Nenek Sarimah. Daniel keluar daripada kereta dan mula bagi salam. Tapi sampai salam yang ketiga, masih tak ada sahutan. Daniel ni pelik lah. Nenek dia tak ada dekat rumah ke? Daniel mula panjat tangga untuk dia ketuk pintu. Sewaktu Daniel nak ketuk pintu, time tu Daniel terbau macam ada satu bau busuk. Seolah-olah macam cicak yang tersepit dekat pintu. Tapi Daniel just ingatkan, tak ada apa kot. Memang ada cicak mati je kot kat tepi pintu ni. Bila dia ketuk-ketuk, tetap tak ada orang yang menjawab. Daniel ni dia dah pelik dah. Kemana pula nenek dia ni pergi ni? Daniel mula turun daripada tangga dan nak masuk semula ke dalam kereta. Kata Daniel, waktu tu dah nak masuk waktu maghrib. Jadi dia nak pergi ke surau dulu. Solat maghrib di surau. Dan kalau nenek dia tak balik lagi, malam tu dia akan tidur di surau. Baru aja Daniel nak buka pintu kereta, tiba-tiba azan maghrib berkumandang. Dan ketika itulah, tiba-tiba lampu di hadapan rumah Nenek Sarimah, menyala. Bila dah tengokkan lampu menyala, Daniel ni tak jadilah nak masuk semula ke dalam kereta. Dan ketika itulah dia terdengar bunyi pintu yang dikuak daripada dalam. Nenek Sarimah menyambut kedatangan Daniel dengan senyum yang sangat lebar. Daniel pun apa lagi bila dah nampak nenek dia yang dah 8 tahun tak jumpa, dia pun cepat-cepatlah salam, peluk, cium nenek dia. Rindu sangat-sangat dengan Nenek Sarimah. Daniel tanya dengan Nenek Sarimah, "Nenek kenapa tak buka pintu? Tadi Daniel bagi salam 3 kali, tak ada orang jawab." Nenek Sarimah kata dia tertidur tadi. Ini pun dia baru bangun, baru nak buka pintu. Bila dah masuk ke dalam rumah, Nenek Sarimah ajak Daniel untuk pergi makan dekat dapur. Nenek kata dia dah siapkan macam-macam jenis lauk untuk Daniel. Daniel kata nanti dulu dia nak solat maghrib dulu sebab waktu maghrib dah masuk. Ketika ni Daniel agak pelik sebab Nenek Sarimah seolah-olah macam tak rushing pun nak pergi solat maghrib. Selalunya Nenek Sarimah kalau tiba aja waktu solat, azan berkumandang, dia terus tinggalkan apa yang dibuat, dia terus pergi solat. Tapi kali ni dia tak nampak pun Nenek Sarimah macam rushing nak pergi solat maghrib. Daniel tanya dengan Nenek Sarimah, "Nenek dah solat maghrib?" Ketika tu Nenek Sarimah angguk aja. Daniel ni pelik juga. Bila masa pula nenek dia ni solat? Sebab tadi masa pintu dibuka, azan maghrib baru berkumandang. Tapi Daniel ni husnuzon aja dalam hati. Mungkin ketika tu Nenek Sarimah ni dia dah ada air wuduk. Jadi bila masuk aja azan maghrib, nenek dia solat dan terus pergi buka pintu. Tanpa berfikir panjang, Daniel pun terus ambil wuduk dekat tandas dan mula solat maghrib. Habis saja solat maghrib, Nenek Sarimah pun ajak Daniel pergi ke dapur. Dekat depan mata Daniel ni dah terhidang macam-macam jenis lauk. Semua lauk kegemaran Daniel. Daniel pun apa lagi, malam tu memang makan sepuas-puasnya semua lauk yang dihidangkan oleh Nenek Sarimah. Sambil dia bercerita segala kisah-kisah yang berlaku sepanjang 8 tahun dia tak jumpa Nenek Sarimah. Termasuk kisah-kisah masa zaman kecil-kecil dulu. Apa yang Daniel perasan, sepanjang dia bercerita tu, Nenek Sarimah ni tak banyak membalas. Dia hanya pandang aja Daniel dan senyum. Tak seperti selalu, Nenek Sarimah tak banyak cakap. Tapi Daniel kata mungkin nenek dia penat kot. Jadi Daniel pun tak adalah fikir lebih-lebih. Habis saja makan, Daniel pun mula rasa mengantuk.
Nenek Sarimah kata dia dah siapkan bilik Daniel masa zaman kecil-kecil dulu. Dia dah kemas dah untuk Daniel. Masuk aja dalam bilik tu, Daniel teringat kenangan masa kecil-kecil dia duduk di dalam bilik tersebut. Bilik tu masih sama macam dulu. Ada katil single dan ada sebuah almari. Walaupun bilik tu tak berapa besar, tapi cukup selesa. Bila Daniel baring aja dekat katil, dia rasa macam mengantuk sangat. Yelah, perut dah kenyang, teruslah rasa nak tidur. Tapi Daniel ni cepat-cepat cakap dalam hati dia, tak boleh tidur dulu ni. Kena pergi solat isyak dulu. Daniel pun cepat-cepatlah solat isyak dulu sebelum tidur. Malam tu, sewaktu Daniel dah tidur, tiba-tiba dia terjaga sebab dia terdengar dekat tingkap bilik dia tu bunyi orang ketuk tingkap tersebut. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Banyak kali Daniel dengar. Rumah Nenek Sarimah ni merupakan rumah kampung yang mana bahagian atas adalah kayu dan bahagian dapur adalah batu. Bila tingkap kayu di bilik Daniel tu diketuk, mestilah jelas dengar kan. Jadi Daniel ni bila dia terjaga, dia terus buka tingkap sebab dia nak tengok siapa dekat luar yang tengah ketuk tingkap tu. Bila tingkap dibuka, Daniel perhatikan sekeliling, tak ada orang. Kosong aja. Dan angin pun bertiup sepoi-sepoi bahasa masuk ke dalam bilik Daniel. Daniel ketika tu macam dah pelik dah. Siapa pula yang ketuk tingkap malam-malam ni? Dia tengok jam dekat telefon, dah pukul 1 pagi. Daniel malaslah nak layan, dia terus sambung aja tidur. Esok pagi, selepas saja solat subuh, Daniel tidur semula sebab dia penat kan. Sedar-sedar, jam dah menunjukkan pukul 9 pagi. Daniel pun bangun dan dia pergi ke arah dapur. Sewaktu Daniel pergi ke dapur, dia nampak Nenek Sarimah ni tengah siapkan bekal. Nenek Sarimah dah nak pergi ke kebun. Dekat atas meja makan, dah terhidang nasi goreng yang nampak sangat sedap. Lepas tu Nenek Sarimah cakap dengan Daniel, Daniel, kamu makanlah dulu. Nenek nak pergi ke kebun ni. Daniel pun apa lagi? Dia teruslah makan nasi goreng tu. Manakala Nenek Sarimah dah bergerak ke kebun. Habis saja makan, dia berhajat untuk jalan-jalan dekat belakang kawasan rumah Nenek Sarimah. Dekat belakang rumah Nenek Sarimah ni ada satu perigi lama. Yang mana perigi ni sewaktu dulu Nenek Sarimah memang selalu guna. Buat basuh baju, buat siram bunga, dan macam-macam lagi kegunaan lain. Tapi ketika Daniel pergi ke arah perigi tu, dia tengok perigi tu seolah-olah macam dah lama ditinggalkan dan tak digunakan. Perigi tu dah mula timbul lumut-lumut, ada pokok-pokok, ada tumbuhan yang menjala di sekitar perigi tu, termasuk dalam perigi. Nenek Sarimah dah tak guna lagi ke perigi ni? Dulu-dulu dia memang selalu guna perigi ni. Tapi Daniel tak fikir panjang lah. Dia kata mungkin dah lama kot nenek dia dah tak guna perigi tu. Lagipun dah 8 tahun kan dia tak jumpa nenek dia. Sambil bersia-sia di sekeliling rumah, Daniel ni dia teringat nak telefon kawan dia yang bernama Hanif. Sebab kata Daniel, dia dah berjanji dengan Hanif yang mana dia balik ke kampung ni untuk pergi masuk ke hutan bersama dengan Hanif. Hanif kan kawan baik dia zaman kecil-kecil. Mereka berdua ni memang selalu main dekat dalam hutan belakang rumah Nenek Sarimah tu. Hanif ni bersetuju walaupun dia tinggal di Terengganu. Kata Daniel, ibu dan ayah Hanif ni dah lama meninggal dunia. Tapi rumah ibu dan ayah dia ni masih ada di kampung tersebut. Cuma tak ada siapa yang duduk. Hanif dan adik-beradik dia kadang-kadang aja balik ke kampung untuk bersih-bersihkan rumah. Itu pun dalam 3 bulan 4 bulan sekali. Dia tanya Hanif, Hanif, aku dah sampai kampung ni. Kau bila nak balik? Hanif kata dia sampai mungkin dalam 2 hari lagi. Okeylah, tak apa, aku tunggu. Kan kita dah janji nak masuk hutan tu sama-sama kan? Hanif kata, tak ada hal. Nanti aku dah sampai, aku roja-roja kau. Disebabkan Hanif ni tak sampai lagi kampung, Daniel ni tak tahulah nak pergi mana. Nak pergi rumah kawan pun, kawan tak balik lagi. Nak jalan-jalan dekat keliling ni pun, tak ada apa. Jadi Daniel teringat yang nenek dia ada dekat kebun. Dia nak pergi kacau nenek dia. Bila Daniel sampai je dekat kebun, dia nampak Nenek Sarimah tengah sibuk bercucuk tanam. Nenek Sarimah ni muka dia nampak macam kurang senang. Dia tanya dengan Daniel, kamu buat apa datang sini? Daniel kata, saja je, boring lah duduk kat rumah. Nak kacau-kacau nenek lah dekat kebun ni. Nenek Sarimah waktu tu dia diam je. Dan Daniel bantu-bantu Nenek Sarimah siram pokok dekat kebun. Tapi apa yang Daniel perasan, Nenek Sarimah tak banyak cakap. Dia cuma tersenyum aja dengan Daniel. Tapi Daniel ni malaslah nak fikir panjang. Habis saja kerja-kerja di kebun, Daniel dan Nenek Sarimah pun bergerak pulang ke rumah semula. Jarak antara kebun dengan rumah Nenek Sarimah ni tak jauh pun, boleh jalan kaki aja. Sewaktu dalam perjalanan pulang, Daniel dan Nenek Sarimah ni berselisih dengan 2 orang penduduk kampung. Makcik ni dia pandang Daniel seolah-olah macam muka tak puas hati dan muka dia macam pelik. Dia pandang aja Daniel atas ke bawah.
Daniel ketika tu, dia tak adalah rasa pelik ke apa sebab dia tahu yang nenek Sarimah dekat kampung tak disukai ramai orang. Orang kampung selalu cakap nenek Sarimah tu ada bela saka. Kata orang kampung, nenek Sarimah ni dah bela saka sejak zaman muda lagi. Semata-mata nak nampak cantik. Memang tak dinafikan nenek Sarimah ni cantik sangat. Walaupun umur dia dah 60 tahun, tapi dia masih lagi cantik dan sihat serta bertenaga lagi nak buat kerja. Tapi, benda-benda tu semua Daniel tak percaya sebab dia sendiri yang tinggal dengan nenek Sarimah dan dia nampak nenek Sarimah ni seorang yang rajin solat dan pada Daniel, takkanlah nenek dia yang rajin solat tu ada saka kan? Daniel dan nenek Sarimah balik ke rumah tanpa menghiraukan pandangan sinis penduduk kampung tu. Malam kedua, selepas saja solat Isyak, Daniel pun mula rasa nak tengok TV. Dia pergi ke arah ruang tamu sebab dia nak pasang plat TV. Tapi dia tengok TV tu seolah-olah macam berabuk, macam dah lama tak guna. Daniel nak tanyalah nenek Sarimah, TV tu masih elok lagi digunakan atau tak? Tapi ketika tu, bilik nenek Sarimah ni dah tertutup rapat. Daniel malas nak kacau nenek Sarimah. Mungkin nenek dah tidur ke kan? So dia tak nak kejutkan nenek Sarimah. Daniel masuk semula ke dalam bilik dan ambil telefon dia. Dah lah tak ada line. Memang boring habislah Daniel. Malam tu, sewaktu di dalam bilik, dia ni teringat yang nenek Sarimah selalunya kalau lepas Isyak, dia ni rajin baca Quran. Tapi malam tu, senyap aja. Dia tak dengar pun suara nenek Sarimah. Pada fikiran Daniel, mungkin nenek Sarimah dah tidur awal. Daniel terlelap sampailah dia terjaga sebab lagi sekali dia terdengar bunyi orang ketuk tingkap bilik dia. Ketika tu, Daniel ni dia dah mula rasa macam panas hatilah. Siapa pula lah yang asyik ketuk tingkap bilik aku ni? Bila terjaga, Daniel cepat-cepat buka tingkap dia dan dia tengok dekat luar tak ada orang. Sama macam semalam. Daniel kali ni dia tak puas hati sebab dia nak tengok siapa yang ada dekat luar rumah. Daniel pun bangun nak pergi petik suis lampu bilik. Bila Daniel petik aja suis lampu, tak menyala. Dalam hati Daniel, mungkin rumah ketika tu blackout. Daniel pun capai telefon dan dia tengok jam menunjukkan pukul 1 pagi. Sama macam semalam. Daniel hidupkan torchlight di telefon dan nak keluar daripada bilik. Sewaktu Daniel ni nak keluar daripada bilik, dia terdengar dekat kawasan dapur seolah-olah macam ada seseorang sedang mendengus. Dan ketika tu, dia boleh nampak yang dekat dapur ada seseorang yang sedang mencangkung. Dari belakang, Daniel amat yakin yang dia nampak tu adalah nenek Sarimah. Bila dah agak pasti yang itu adalah nenek Sarimah, Daniel pun terus sulurkan lampu torchlight dia tu ke arah nenek Sarimah yang ada dekat lantai. Terkejut Daniel sebab dekat depan nenek Sarimah ada banyak sangat kulit durian yang dah bersepah-sepah. Nenek Sarimah ketika tu membelakangkan Daniel sambil dia makan kulit durian tu dalam keadaan yang rakus. Dalam keadaan yang gelap tu, Daniel tertanya-tanya dalam hati, apa yang nenek Sarimah buat dalam gelap ni? Daniel pun panggil nenek Sarimah perlahan. Nenek. Bila terdengar aja suara Daniel, nenek Sarimah yang tengah rakus memakan kulit buah durian tu terus terberhenti. Lepas tu, tak semena-mena, nenek Sarimah pusing belakang ke arah Daniel. Apa yang mengejutkan Daniel, muka nenek Sarimah ni berulat. Mata dia merah, lidah dia panjang, kuku dia jadi tajam. Muka nenek Sarimah senang cerita memang bodoh sangat-sangat. Disebabkan sangat terkejut, Daniel pengsan. Sedar-sedar aja, Daniel tengok dekat luar rumah dah cerah. Punyalah sakit kepala Daniel ni berdenyut-denyut. Mungkin sebab dia pengsan semalam kot. Daniel pun pelik. Macam mana aku boleh pengsan dekat sini? Dia langsung tak teringat peristiwa sebelum dia pengsan. Aku ni berjalan dalam tidur ke? Sampai boleh tidur dekat dapur ni? Tapi yang dia pelik, takkanlah nenek Sarimah tak perasan dia tidur dekat dapur dan tak kejutkan dia. Daniel pun bangun daripada tidur dan dia teringat yang dia belum solat subuh. Cepat-cepat Daniel pergi ambil wuduk dan ganti semula solat subuh. Jam masa tu dah menunjukkan lebih kurang pukul 9 pagi. Habis saja ganti solat subuh, Daniel pergi semula ke dapur. Dekat atas meja makan, macam biasa, dah terhidang sarapan pagi. Bertambah-tambah peliklah Daniel. Nenek dia ni masak kat dapur, takkanlah tak perasan Daniel dah terbaring dekat situ kan? Daniel cari-cari juga keliling rumah kalau nenek Sarimah ada. Tapi dia tak nampak pun. Mungkin nenek Sarimah dah ke kebun. Habis saja sarapan pagi, Daniel nak pergi ambil baju dia dekat dalam kereta. Sebab kejap lagi kawan dia ni mungkin dah nak sampai. Lepas saja dia tutup pintu kereta, Daniel dia terkejut sebab dekat belakang dia ni tiba-tiba muncul seorang budak perempuan. Budak perempuan tu berusia lebih kurang dalam 15 tahun.
Pakaian dia compang-camping, rambut dia kusut masai. Muka dia ni agak comot lah. Dan gigi dia ni banyak gigi yang dah hitam. Daniel kenal dengan budak perempuan tu. Budak perempuan tu bernama Ipah. Budak perempuan tu sebenarnya tak berapa sihat. Senang cerita kurang siuman lah. Budak perempuan tu tersengih aja dekat Daniel. Lepas tu, dia berbisik dekat Daniel macam ni. Hati-hati. Lepas saja dia cakap ayat tu, budak perempuan ni terus berlari. Tapi Daniel ni malas nak ambil pusing. Sebab dia faham kan budak perempuan tu kan kurang siuman. Habis saja mandi, Daniel pun mula siap-siap untuk keluar daripada rumah sebab nak masuk hutan. Kawan Daniel yang bernama Hanif ni dah sampai. Dia datang bersama dengan budak perempuan yang bernama Ipah tadi tu. Hanif cakap dengan Daniel, kau pergi mana? Aku call kau banyak kali. Tak angkat-angkat pun. Daniel pelik sebab sepanjang dia bersiap dekat dalam rumah tadi, telefon dia ada je dekat sebelah dia. Tapi dia tak dengar pun sebarang panggilan telefon yang masuk. Dan bila dia cek balik log panggilan, memang betul. Ada 40 miss call daripada Hanif. Daniel cakap dengan Hanif, aku tak perasan lah. Mungkin aku silent kot telefon aku. Tapi bila dia cek balik, Daniel tak pernah letakkan mode silent. Sewaktu Daniel nampak Ipah datang bersama dengan Hanif, Daniel pun berbisik dengan Hanif. Kenapa kau bawa sekali budak ni? Hanif cakap dengan Daniel, sebenarnya dia bawa budak ni sebab budak ni banyak tahu selok-belok kawasan nak masuk hutan tu. Lagipun, dulu kan masa kecil-kecil, walaupun Daniel dan Hanif ni dah biasa masuk ke hutan tu, dia ni dah ingat-ingat lupa dah. Jadi, sebagai backup, dia bawa lah Ipah tu. Kebetulan, sewaktu dia sampai tadi, Ipah tu tengah lalu dekat depan rumah dia. Dan bila dia tanya Ipah bersetuju nak ikut. Tanpa melengahkan waktu lagi, mereka bertiga ni pun mula bergerak nak masuk ke kawasan hutan belakang rumah Nenek Sarimah. Sewaktu melintasi kawasan dapur, Daniel ni terperasan Nenek Sarimah ada dekat tepi telaga lama tu. Nenek, ingatkan Nenek pergi kebun tadi? Nenek, Daniel nak masuk ke hutan sekejap sebab Daniel nak pergi cari tumbuhan yang macam hari tu Daniel ceritakan. Waktu tu, muka Hanif dan Ipah nampak macam pucat. Ipah ketika tu dah mula berjalan laju ke depan, manakala Hanif pula tunduk aja. Nenek Sarimah tersenyum aja dekat Daniel, lepas tu dia cakap dengan Daniel macam ni. Hati-hati cucu nenek. Sambil dia menjeling tajam ke arah Hanif dan juga Ipah. Mereka bertiga pun terus masuk ke dalam hutan. Sepanjang perjalanan tu, Ipah yang mengetuai perjalanan mereka dekat depan, manakala Hanif dan juga Daniel berjalan beriringan dekat belakang. Hanif ni dia tak berani nak cakap dengan Daniel apa yang dia nampak tadi. Dia just diam aja. Lagipun mereka ni masuk ke dalam hutan. Tak elok lah kalau nak cakap benda-benda yang tak sepatutnya kan. Mulut kena jaga kalau nak masuk hutan. Lebih kurang dalam 30 minit perjalanan, cuaca ketika tu menunjukkan tanda-tanda macam hari nak hujan. Tadi sebelum nak masuk hutan, elok aja panas terik. Tapi ni dah 30 minit berjalan, awan dekat atas ni dah mula gelap. Tak lama kemudian, hujan mula turun. Mereka bertiga ni nampak ada sebuah pondok kecil dan mereka pun terus berlindung dekat bawah pondok kecil tu. Hujan turun agak lebat, lebih kurang dalam 15 ke 20 minit macam tu. Bila hujan dah reda, mereka pun sambung perjalanan sebab sedikit je lagi dah nak sampai ke kawasan Periuk Kera tu. Tiba-tiba, sedang mereka berjalan ni, ada sesuatu yang melintas dengan sangat laju di belakang mereka. Ketika ni, mata Ipah melilau-lilau ke arah keliling hutan. Dia cakap, ada sesuatu yang ikut kita. Dari tadi dia perhatikan kita bertiga. Terutama sekali kamu. Ditunjuk ke arah Daniel. Daniel ni pelik lah. Aku? Kenapa aku? Mereka pun sambung perjalanan dan sekali lagi mereka diganggu dengan satu kelibat yang berlari laju dekat belakang mereka bertiga. Ketika tu, bila Ipah pandang ke arah Daniel, Ipah ni terkejut. Melihatkan keadaan tu, Hanif cakap dengan Daniel, aku rasa macam ada sesuatu yang tak kena lah. Ipah ni sebenarnya dia boleh nampak-nampak tau makhluk alam gaib. Kita balik je lah dulu Daniel. Esoklah kita masuk semula ke dalam hutan. Daniel ketika tu, dia naik berang lah sebab tak jauh pun lagi pokok Periuk Kera tu kat depan. Dah nak balik semula ke rumah. Daniel cakap dengan mereka berdua, korang ni takkanlah dah sampai separuh jalan. Sikit je lagi dah nak sampai nak balik ke rumah. Tadi hujan kita sanggup tunggu. Ni kenapa pula tiba-tiba budak ni menjerit-jerit ni? Ketika tu, Ipah terus jalan ke depan sambil dia tutup telinga. Dia cakap macam ni. Ipah takut. Ipah takut. Dia terus saja meluru jalan. Daniel dan Hanif ketika tu terus putuskan untuk ikut Ipah balik semula. Ipah ni punyalah jalan terlalu laju sampaikan jarak antara Ipah dan mereka berdua ni terlalu jauh. Tak lama kemudian, Ipah ni dah hilang.
Time tu lah mereka berdua ni mula menyesal sebab terlupa nak buat petanda sewaktu masuk ke dalam hutan. Kalau tak, bolehlah ikut jejak petanda tu balik kan. Sewaktu lebih kurang dalam 20 minit perjalanan, ketika tu Hanif cakap dia nak buang air kecil. Dia tak tahan sangat dah. Daniel kata, kau pergilah buang air kecil dekat belakang pokok besar tu. Lebih kurang dalam 10 minit Daniel ni tunggu, Hanif ni tak keluar-keluar. Mana pula lah Hanif ni? Lama sangat ke buang air? Bila dia pergi ke arah pokok besar tu, dia cari-cari, Hanif tak ada. Hanif hilang. Lagilah Daniel cemas. Cari sekitar tu, dia memang tak nampak Hanif. Dan ketika tu Daniel dah mula rasa seram sejuk. Sebab dia seorang je yang ada dekat dalam hutan tu. Nak balik ke rumah, dia macam ingat-ingat lupa jalan kat situ. Disebabkan waktu tu macam dah nak petang, Daniel teruskan juga perjalanan. Nak tak nak, dia kena balik juga ke rumah. Lebih kurang dalam 1 jam perjalanan, Daniel ni dah mula kekurangan tenaga. Dia perasan pokok yang dia lalui tadi tu sama aja. Seolah-olah dia macam berpusing dekat tempat yang sama. Tapi dah jauh dah ni kaki berjalan. Sewaktu Daniel duduk sekejap untuk ambil nafas, dia terdengar macam ada satu suara yang panggil daripada jauh. Daniel. Daniel. Suara tu macam berlaung dari jauh tapi sayup-sayup aja. Daniel ni ingatkan yang panggil tu adalah kawan-kawan dia. Cepat-cepatlah Daniel bangun. Daniel meluru ke arah suara yang panggil tu. Dari jauh, Daniel nampak macam ada satu kelibat seorang nenek. Nenek tu membelakangkan Daniel. Dari belakang, Daniel macam perasan itu mungkin Nenek Sarimah. Sewaktu Daniel nak menuju ke arah Nenek Sarimah tu, dia terdengar Nenek Sarimah sedang bercakap macam ni. Nenek si bongkok 3, siang ngantuk malam berjaga, mencari cucu di mana ada. Sampai situ dia terhenti sebab Daniel waktu tu dah sampai betul-betul belakang nenek tu. Dan dia pun tegur Nenek Sarimah. Nenek sesat ni. Bila nenek tu pusing aja ke arah Daniel, alangkah terkejutnya Daniel sebab itu memang figure Nenek Sarimah. Tapi muka dia berulat, mata dia merah, lidah dia panjang, kuku dia hitam dan tajam. Cucu nenek, sambil dia gelak, mengilai-ngilai. Ketika tu mulalah Daniel teringat malam kedua yang dia nampak Nenek Sarimah berwajah begitu dekat dapur dan dia pengsan. Waktu tu memang dah lembik lutut Daniel dan Daniel pun pengsan sekali lagi. Sedar-sedar je Daniel rasa diri dia ni macam ditampar perlahan. Rupanya yang pegang pipi dia adalah Mama Daniel. Kata Mama Daniel, Daniel sekarang ni berada di hospital. Dah 3 hari Daniel koma sebab perut Daniel sebenarnya dimasuki kuman. Doktor temui ada banyak daun-daun kering, ulat, bangkai tikus yang telah Daniel makan. Rupa-rupanya Nenek Sarimah dah lama dah meninggal 2 bulan yang lepas. Sebenarnya, orang kampung dah tahu dah kematian Nenek Sarimah. Cuma, mereka ni tak dapat nak hubungi Mama dan Papa Daniel sebabkan mereka ni tinggal di luar negara. Hanif pula, sebenarnya dia tak tahu yang Nenek Sarimah dah meninggal dunia. Tapi kata Hanif, sewaktu mereka bertiga ni nak mula masuk ke hutan dan Daniel ada bercakap dengan Nenek Sarimah di belakang rumah, ketika tu, apa yang Hanif nampak adalah satu lembaga yang berupa macam Nenek Sarimah tapi muka dia berulat. Mata dia merah, lidah dia panjang. Sama macam mana Daniel nampak ketika dia pengsan. Itu yang Hanif tunduk aja. Dia tak berani nak cakap dengan Daniel. Ipah pula bagi tahu yang dia pun nampak benda yang sama. Dan dalam hutan yang membuatkan Ipah ni nak balik sebab bila dia pusing aja kan dia pandang Daniel. Dia cakap dia nampak nenek tu tengah bertinggi atas bahu Daniel. Kiranya nenek tu mungkin ikut mereka sampai masuk dalam hutan. Tadi kan Aidin cakap sebab apa Mama dan Papa Daniel ni menetap di luar negara. Sebab sebenarnya Nenek Sarimah ni ada saka yang nak diturunkan kepada Mama Daniel. Tapi Mama Daniel berkeras tak nak. Disebabkan itulah Mama Daniel dan Papa Daniel bawa diri lari ke luar negara bersama dengan anak mereka. Orang kampung kadang-kadang memang ada ternampak kelibat Nenek Sarimah di sekitar rumah dia. Disebabkan rumah Nenek Sarimah ni berada di hujung kampung, jadi tak ramai orang yang lalu lalang dekat kawasan depan rumah tu. Sejak kematian Nenek Sarimah pun, memang orang kampung tak berani nak dekati rumah tersebut. Sebenarnya, adalah juga orang kampung yang datang ke rumah tersebut bila ternampak kereta Daniel dekat depan rumah Nenek Sarimah. Mereka ingatkan anak Nenek Sarimah ni balik ke rumah untuk bersihkan rumah tersebut.
Tak pula mereka tahu yang Daniel ni tak tahu yang Nenek Sarimah dah lama meninggal dunia. Kata orang kampung, Nenek Sarimah meninggal dunia disebabkan sakit tua. Itu pun mereka jumpa mayat Nenek Sarimah telah terbaring kaku di atas katil. Mujurlah ada jiran-jiran yang tergerak hati nak datang pergi tengok Nenek Sarimah. Korang perasan tak? Sewaktu Daniel ada dekat dalam rumah tu, kan ada macam-macam perkara pelik yang berlaku kan? Sebenarnya, orang luar ni tahu dah yang rumah Nenek Sarimah tu dah dipagari oleh saka Nenek Sarimah. Kiranya yang Daniel jumpa ketika di balik kampung dan menginap beberapa hari tu adalah bersama dengan saka Nenek Sarimah, bukan Nenek Sarimah yang sebenar. Patutlah kata Daniel, Nenek Sarimah yang dia nampak tu kurang bercakap dan tak macam selalu. Dan yang lebih pelik lagi, orang luar tak dapat nak berhubung dengan Daniel bila Daniel dah masuk ke dalam rumah. Sebab itulah bila Hanif telefon Daniel, dia kata dia tak dengar pun apa-apa panggilan. Tapi bila keluar daripada rumah, terus ada 40 miss call. Dekat luar rumah pula, yang 2 kali Daniel dengar orang ketuk tingkap tu kan. Sebenarnya ada seorang jiran ni, dia dah 2 kali datang ke rumah Nenek Sarimah untuk bagi tahu Daniel yang Nenek Sarimah sebenarnya dah tak ada. Tapi bila dia ketuk-ketuk dan bila Daniel buka dan tak ada orang tu, dia cakap dia ada je dekat situ tapi Daniel tak nampak dia. Itu yang membuatkan dia susah nak cakap dengan Daniel yang sebenarnya yang ada dalam rumah tu bukan Nenek Sarimah, tapi adalah saka dia. Lepas daripada kejadian tu, Mama Daniel minta bantuan seorang ustaz ni lah untuk mengurus supaya putuskan saka tersebut daripada keluarga mereka. Rumah Nenek Sarimah tu pun dah dirobohkan dan tanah tersebut telah dijual ke salah seorang penduduk kampung yang berminat untuk buat tanaman dekat situ. Itulah kali terakhir Daniel balik ke kampung tersebut dan sehingga ke hari ini masih segar lagi dalam ingatan Daniel. Walaupun sekarang Daniel dan keluarga dia dah pulang semula ke Malaysia dan menetap di Putrajaya. Pengajaran daripada cerita ni adalah yang pertama, sebagai anak, walau macam mana besar pun kita bergaduh dengan ibu ayah, mereka tetap ibu ayah kita dan menjadi tanggungjawab kita untuk ambil tahu tentang kesihatan mereka, khabar mereka, apatah lagi tentang kematian mereka. Yang kedua, janganlah kita mengamalkan perbuatan-perbuatan syirik macam membela saka dan sebagainya kan. Perbuatan ni sebenarnya tak menguntungkan apa-apa. Pengakhirannya, keluarga kita juga yang susah dan porak-peranda. Sebab saka ni adalah sesuatu benda yang perlu diturunkan. Sekian sahaja dari saya untuk episod kali ini. Semoga anda semua terhibur. Yang mana berminat untuk berkongsikan kisah seram ataupun pengalaman berkenaan dengan alam gaib, boleh kongsikan di alamat email yang tertera di skrin ataupun di description. Akhir kalam, segala yang berlaku di alam maya ini kadang-kala memang tak terjangkau di akal. Bahkan tak terbatas di waktu. Tetapi semuanya boleh berlaku hanya dengan izinnya. Sekian sahaja dari saya untuk video kali ini. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.